Assalamualaikum Ya, warahmatullahi ada. wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah pada malam ni rezeki kita dapat sama-sama untuk bertemu di dalam program Bual Bicara bersama Ustazah Asma Harun, di mana program ini adalah di bawah tajaan Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat dan juga kerjasama dengan Kelab Masjid Ada Yang Sayang, Kemayang. Dan juga bersama kita pada malam ini perasmi kita yang dibawa khas daripada Pejabat Menteri Besar, Pegawai Hal Ehwal Wanita Pejabat Menteri Besar, ini pun Haji Hairiah Mukti, di mana beliau akan merasmikan program ini. Jadi seperti yang kita sedia maklum, pada malam ini Alhamdulillah kita telah berjaya menjemput Ustazah Asma Harun, di mana kalau kita lihat rasanya seperti saya tidak perlu mengenalkan Ustazah ni kepada ramai. Malah macam mana pun tak apa, kita beri sedikit lah. InsyaAllah nanti kita akan share biodata Ustazah sebentar lagi. Sebelum itu kita jemput kepada Puan Hajah Hairiah Mukti, Pegawai khas Hal Ehwal Wanita di Pejabat Menteri Besar untuk merasmikan program pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Pengurusi Majlis kita pada malam ni, Puan Widanita selaku Setiausaha NGO Kemayang ataupun Kelab Wanita Masjid Ada Yang Sayang dan seluruh ejen kuasanya yang saya hormati dan lagi saya kasihi penceramah undangan kita pada malam ini yang berbahagia Ustazah Asma Harun yang sudi bersama kita pada malam ini untuk mengisi masa kita malam yang ada ini untuk bersama-sama kita menjadi penceramah dan kita insyaAllah ucapkan terima kasih sekali lagi sebab sudi bersama kita supaya malam-malam yang kita lalui ini tidak berlalu dengan masa yang sia-sia. Pertama-tamanya kita ucapkan kesyukuran kita kepada Allah SWT yang telah memberikan masa, ruang kepada kita untuk masih lagi diberikan nikmat dengan limpah rahmatnya dan kasih sayangnya, dengan nikmat-nikmat kesihatan, nikmat iman yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita laksanakan ini akan dikira sebagai amal soleh kita. Dan kita semua alhamdulillah mengetahui, penonton-penonton semua di luar pun mengetahui bahawa sekarang ini ada suasana yang amat memberi suatu tekanan kepada kita dalam menghadapi musibah COVID yang ada pada kita hari ini, dan masing-masing mempunyai masalah masing-masing, dan kita mengharapkan juga dengan adanya ceramah yang akan disampaikan Ustazah nanti mampu meredakan ataupun memberi ketenangan kepada kita dalam kita mencari redha Allah Ta'ala dalam menghadapi musibah yang ada pada malam ni, pada masa sekarang ni. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga semua kepada hadirin yang ada pada malam ni yang sudi bersama dengan kita, sebab sebenarnya program ni dah lama dah kita cadangkan dan saya sendiri pun dah lama dengan bincang dengan Ustazah untuk bawa kawasan Lumbun ni, tapi dengan suara COVID ni kita tangguhkan program kita dan alhamdulillah malam ni bagaimanapun kita meneruskan juga program kita yang ada pada malam ni. Jadi insya-Allah saya bukanlah nak bercakap panjang sangat, sekadar nak merasmikan juga. Sebelum tu saya nak bacakan satu ayat daripada surah Al-Mu'minin, ayat yang ke-76 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad akhasnakum bil azabi famastakanu li rabbih yatadarrun, yang bermaksud dia kata dan sesungguhnya kami telah menimpakan mereka dengan azab di dunia,
maka mereka tidak juga tunduk dan patuh kepada Tuhan mereka dan tidak pula berdoa kepadanya dengan merendah diri serta insaf dan taubat. Jadi ayat ini memperingatkan kepada kita bahawasanya Allah menimpakan kepada kita musibah ini, tetapi dikata kita ni masih lagi tidak ingat tidak tunduk dan tidak patuh kepadanya. Masih lagi melakukan perkara-perkara yang melanggar arahan Allah Ta'ala. Masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita tidak tunduk dan tidak patuh. Dan juga kita dikata masih lagi tidak berdoa kepadanya dan tidak merendah diri kepadanya. Jadi sebenarnya inilah kunci yang Allah Ta'ala beri tahu kita dalam surah Al-Quran ni supaya kita ni sentiasa berdoa, muhasabah diri kita, minta ampun kepada Allah Ta'ala, istighfar dengan kesalahan-kesalahan kita dan kita merendah diri kepada Allah Ta'ala dan kita jangan memikirkan bahawasanya apa yang berlaku ini kita menuding jari kepada orang. Disalah orang tu, salah orang ni, sebab tu, sebab ni. Tapi kalau kita semua kembali kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita semua kembali kepada apa yang telah diarahkan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah akan ada Allah yang Maha Pemurah lagi penyayang itu akan mendatangkan suatu perkara yang baik kepada kita dengan syarat kita menundukkan diri kita, kita berdoa kepada Ta'ala dengan sebenar-benar doa, dengan khusyuk, dengan mengakui kesilapan-kesilapan kita sendiri. Jadi peringatan ini kepada kita ini hendaklah kita ingat supaya suasana yang ada hari ini dengan semua orang merendah diri kepada Ta'ala, mudah-mudahan kasih sayang Allah Ta'ala itu mampu mengangkat COVID yang ada hari ini dan memberikan kebebasan kepada kita semula untuk melakukan aktiviti yang biasa kita lakukan. Jadi insya-Allah setakat tu dengan ni saya merasmikan program kita pada malam ni dengan ucapan siru ala barakatillah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara. Terima kasih kepada Puan Hajah Hairiah Mukti di atas rasmian yang telah diberikan. Terima kasih banyak. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya perkenalkan insya-Allah ceramah kita pada malam ini. Maksudnya sebenarnya tidak perlu diperkenalkan, tapi tak apalah, kita share sikit mengenai biodata dia. Nama penuh dia Asma binti Harun, simple je, insya-Allah. Dia berasal daripada Kuala Terengganu, ya, orang Terengganu. Dan juga tetapi sekarang tinggal di Seremban Negeri Sembilan, yang mana rasmi kita tadi berasal dari Negeri Sembilan tapi tinggal Terengganu. Tapi Ustazah ni orang Terengganu yang tinggal di Negeri Sembilan. Jadi satu kebetulan yang menarik juga lah. Kemudian beliau telah berkahwin dengan Tunku Fazli bin Tunku Yahya, bekerja sebagai pensyarah kejuruteraan kimia, mempunyai anak 7 orang. Dan Ustazah menyambung pengajian di Universiti Al-Azhar dan juga dah gerak dengan Master Pengajian Islam OUM Negeri Sembilan. Betul Ustazah? Ustazah tak pasang mikrofon biasanya. Tak on mikrofon. Ya, okay. Saya. Betul lah Ustazah ya? Ustazah menyambung pengajian Islam di OUM Negeri Sembilan. Betul. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah hari ni sihat Ustazah? Sihat, Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. Lama dah tak balik Terengganu? Berapa bulan dah ingat lah. Dah kira berapa bulan. Tak kira dah. Ya. Ayo dah. Itulah musim COVID ni antara yang paling sedihnya ialah kita tak dapat nak balik kampung Ustazah ya. Betul. Tapi Alhamdulillah zaman learning kan, tak boleh nak balik pun kita masih boleh berhubung ke cara lain. Boleh ambil gambar-gambar gini pun Alhamdulillah dah. Orang kata dapat juga tengok wajah ibu bapa kita dah. Betul. Jadi rasanya saya tak naklah orang kata memanjangkan kalam. Saya persilakan Ustazah untuk kita sama-sama berkongsi bagaimana sahabat-sahabat kita wanita di luar sana dapat mencari damai jiwa orang kata keributan jiwa ketika berada di zaman PKP, di zaman COVID ni. Dipersilakan Ustazah.
Okey, subhanallah. Ustaz. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa orang kata tak ada dekat FB? Live ni tak ada kat FB. Orang IG kata tak ada dekat FB. Dia belum cross lagi. Oh, tengah setting lagi. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, tarik pokok jap. Pokok nusuk ni. Okey, nampak pokok ni tak payah siram pokok ni. Memang walaupun tak siram, pokok ni tetap segar je, segar molek. Pokok ni sesuai ditanam dalam indoor. Walaupun duduk dalam indoor, dia segar molek. Tak payah siram. Cuma kena sapu-sapu debu je lah. Nama pokoknya adalah pokok plastik. Senang jaga pokok plastik. Tapi nampak macam betul tak? Okey, subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Malam ni kita bersama dengan pihak penganjur daripada Ganung, Terengganu, Kuala Terengganu. Daripada Ganung kita, saya ni orang Ganung tuan-puan sekalian. Tu yang jadi tubik cakap Ganung malam ni. Jadi insya-Allah saya cuba seimbangkanlah bahasa Ganung dengan bahasa kebangsaan kita. Dengar tak tu? InsyaAllah walaupun saya nak cuba cakap Ganung malam ni, dan saya harap walaupun saya cakap Ganung, tuan-puan boleh faham. Jadi adalah perkataan yang tak sesuai. Contohnya saya tak boleh lah cakap Ganung. Kalau contoh saya sebut apa yang saya nak tekankan di sini, yang tu tak boleh. Walaupun betul dari segi bahasa kebangsaan Terengganu, tapi boleh jadi salah faham. Jadi kakang lah pula. Malam ni penganjur daripada pihak Terengganu, orang Ganu kita. Jadi mungkin orang Ganu, siapa orang Ganu boleh angkat tangan. Siapa orang Ganu nak tengok? Nasria, Beres Ustazah lama duk dengar kita duk tengok lama kita lama ngak. Kita orang Ganu, Iza Bruno, Peheboh. Oh Pehe Kelantan. Saya orang Kedah, saya orang Pahang je sebab kampung saya Ganu. Okey, Syazila. Apa tu bang? Saya Pahang semua walau saya orang Johor. Okey, beres. Kalau gitu kita cakap Ganu malam ni. Okey, ada pun orang Ganu kita ngaku pun. Apa abang? Okey. Itu kod mana tu? Dah. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, terlebih dahulu nak ucap terima kasih kepada Kelab Kebajikan Masih Ada Yang Sayang Kemayang Terengganu. Tu dia. Subhanallah, dianjurkan kalau ikutkan atas daripada penganjur kita ni, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey. Terima kasih pada Puan Widanita Shahnaz Muhammad Moksin selaku pengurusi majlis merangkap Setiausaha Kemayang Terengganu. Seterusnya Puan Hajah Aminah Awang selaku pengurusi Kemayang Terengganu. Kemayang tu singkatan. Singkatan. Tu kalau cakap Ganu singkatan. Singkatan daripada Kelab Kebajikan Masih Ada Yang Sayang. Dia jadi Kemayang. Saya lipat malam ni tudung ni sebab ada permintaan tadi daripada IG. Iaitu Ustazah lipat sikit tudung, nampak comel sikit. Jadi saya pun lipat lah malam ni. Okey, lepas tu ada Puan Hajah Khairiah. Terima kasih banyak yang memberi ucapan aluan tadi, iaitu Puan Hajah Khairiah Mokti, Perasmi Program selaku Pegawai Khas Pejabat Menteri Besar Bahagian Wanita. Tu dia, Pegawai Khas Pejabat Menteri Besar Bahagian Wanita. Kemudian muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, Masya Allah. Ada yang kata saya orang Johor suka jalan-jalan, cuti-cuti kat Ganu, makan beh-beh dia kata. Perak hadir, ya orang Perak ada, orang Sabah ada. Ada yang kata comel lipat tudung, lipat semua dah lah lepas ni. Oh betul lah Ustazah ni ada je selik, okey. Kalau baca komen-komen mak sudah lah. Terima kasih yang suka komen-komen tu. Tuan-puan sekalian, Alhamdulillah malam ini saya akan membawakan tajuk sebab malam kan kita tak boleh lah nak serius benar kan ngatuk dah. Kita ada masa dah lama dah ni sebab sejam je ni
Sampai pukul sejam setengah. Tok laki hamba khabar sejam setengah rupanya. Maksudnya kita ada lebih kurang sejam lagi lah. Kita akan habis pukul 10.30. Boleh tak ni 10.30? Tak apa dah. Esok cuti lah. Esok tak kerja. Esok tak sekolah. Jadi bolehlah kita sampai lajak sikit sampai 10.30. Mungkin nanti kita buka kot soalan. Soal jawab kau ada. Tok laki hamba ni kan. Tak apa. Tak boleh marah. Tok laki depan orang ramai. Jadi kena kontrol. Jadi sebenarnya sampai pukul 10 sejam je. Bukan sejam setengah. Pukul 10 kita berhenti. Tak lama dah. Tuan-puan sekalian lebih kurang dalam 35 minit saja lagi. Okey. Tajuk yang diberikan kepada saya. Tak apa saya cakap Ganu ni. Okey tak? Okey ya? Boleh. Saya pukul 12 tak apa lagi. Nurul Akmal Roya, dia khabar pukul 12 pun tak apa lagi dia. Bolehlah ke dia, tak apa. Boleh saja. Boleh stay sampai pukul 12. Saya tak ada masalah. Tuan-puan stay, saya get out. Tu bahasa Ganu tu. Saya get out, tuan-puan stay. Okey, tuan-puan di mata Allah sekalian. Tajuk kita malam ni, damai jiwa di laman PKP. Tajuk hebat. Damai jiwa di laman PKP untuk wanita. Bagaimana PKP kita nak berdamai juga. Saya nak kupas dari sudut merdeka. Tuan-puan sekalian, merdeka ni, yelah kita faham lah kita nak sambut hari kemerdekaan, hari kebangsaan. Yang ke-64 tuan-puan sekalian. Yang ke-64. Saya nak tanya, boleh tak tuan-puan tulis di ruangan komen. Ada yang kata kelakar, beres, betul. Saya sebenarnya bukan orang yang serius. Tapi bila ceramah kena kontrol sikit lah. Kalau dok macam ustazah kalau dok. Boleh dok saya nak tengok orang IG sebab kat IG saya boleh baca komen. Dekat FB saya dah nak baca. Mungkin Tok Laki hamba boleh tolong lah. Kan orang Ganu panggil Tok Laki, bini, orang rumah. Boleh tolong saya tengok komen dekat FB ada. Boleh tak sebab sempena hari kebangsaan, hari kemerdekaan yang ke-64 yang kita akan sambut pada beberapa hari bulan. Ni kan bulan 8. 30 bulan Ya Allah, tiba-tiba duk ingat. Okey, 31. Nak teh je. Kita cuma nak teh Tok Laki je. Dia ingat tak hari kebangsaan berapa hari bulan? 31 Ogos. Betul Betul tak? 31 Ogos. Okey, yang ke-64 tuan-puan sekalian. Betul-betul. Tok Laki hamba. Okey. Apa erti kemerdekaan bagi anda? Cuba ni. Jangan terikat sangat dengan penjajah apa semua tu. Saya nak tanya orang puan malam ni. Terutamanya orang puan. Sebab yang wari-wari komen, tulis-tulis komen ni orang puan. Apakah erti kemerdekaan bagi tuan puan sekalian? Cuba tulis. Saya nak baca ni. Ada ramai juga ni dekat FB ni. Boleh tak orang FB share? Kita pun tak tahu ni. Mungkin FB ni tak ramai lagi yang hadir ni. Kalau biasa juta-juta ni view ni, kehadiran ni macam tak berapa ramai lagi. Kita kena ni lagi tuan-puan sekalian, cuba share perkongsian. Mungkin dok ni. Baru start. Okey, cuba tulis. Saya nak baca ni. Kalau ada yang bulan lapang, betul ada tulis bulan lapang Arif dan Liana ni, nampak ngak keganuan. Keganuan tu nampak sangat. Keganunan. Okey. Saya tak nampak lagi FB saya tak naik Ustazah. Ada yang kata tak naik. Ada yang kata merdeka tu bebas. Merdeka tu taat dan patuh pada Allah tanpa halangan. Hebat. Hebat tu. Merdeka tu dah tak kerja. Merdeka artinya kebebasan. Ada yang kata ya, lagi merdeka itu kebebasan. Okey, lagi-lagi merdeka bebas dari COVID. Bijak. Iza Bruno kata nak merdeka bebas dari COVID. Ada yang kata bebas daripada perkara yang lalai. Hebat. Nana Abdullah merdeka bila bebas daripada sifat marah. Hebat. Okey, ada ni. Kejap. Ni lagi hebat ni. Ruzi Anamazuzin. Bebas dari nafsu lazada. Dia nak bebas daripada nafsu lazada. Mu'uda khabar. Dapat merdekakan diri daripada menjadi hamba makhluk kepada hamba Allah. Hebat Mu'uda Ahmad. Memang. Boleh jadi penceramah belakang ni. Okey, Rohani Hitam kata Ustazah. Okey, Yubi Salam. Nur Aina Imran kata merdeka bermakna merdeka dan bebas dari dijajahi oleh hawa nafsu. Masya Allah. Bijak-bijak semua ni. Sedap dengar saya cakap Ganu. Betul.
Okey, bebas dari hati yang sedih. Oh ya, nak bebas daripada hati yang sedih. Merdeka, bebas daripada anasir jahat. Ina Ahmad kata merdeka daripada perasaan negatif. Okey, Salihan Jawa pula cakap bebas dan mempunyai masa untuk beribadah kepada Allah. Bebas daripada fitnah, Syafizah pula kata. Okey, Amy kata, Dunwal kata merdeka ialah di mana kita bebas dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Merdeka daripada sifat membazir dan pemarah. Okey, last saya baca. Lagi-lagi boleh buat apa? Mereka tu bahagia, bebas daripada penjajahan, betul. Okey. Okey, saya tengok komen-komen daripada IG memang lagi ni, merdeka untuk ubah diri dari segi tak jaga aurat, nak jaga aurat Ustazah. Tengah buat lo ni, semoga istiqamah. Alhamdulillah. Ada yang kata line sakut dekat FB. Okey, tak apa, kita teruskan. Ada yang sebut merdeka tu bebas daripada hutang piutang. Aini Susan. Okey. Masya Allah. Merdeka dari perasaan salahkan diri dan hina diri sendiri. Masya Allah. Betul-betul. Bebas untuk rentah di negeri. Lepas tu dia buat emoji nangis. Bebas untuk... Betul-betul. Okey. Bebas daripada kawan toksik. Ada yang kata dia nak merdeka daripada kawan toksik. Betul tuan-puan sekalian. Bebas daripada bergantung pada manusia. Bebas macam-macam lah. Masya Allah. Okey, kalau saya baca memang memang dok ceramah lah tuan-puan sekalian. Jadi memang betul belaka definisi merdeka. Dan saya rasa kagum sebab hari ni orang dah mula faham erti merdeka dari sudut yang berbeza. Kalau dulu orang tanya apa erti merdeka, oh kita bebas daripada penjajah. Kita bebas daripada penjajah 64 tahun yang lepas dah. Masa tu kita dah beranak lagi. Masa tu kita dah lahir lagi tuan-puan sekalian. Kalau saya umur 38 tahun ni. Ya 38. Saya 38 tahun ni tuan-puan sekalian. Jadinya masa merdeka tu tahun 53 tu, betul tak 53? Betul, kita merdeka tahun 53. 57. Betul tak cik? 1953 ke 57? Ya Allah, berat dah, berat nanang. Berat nanang. Jap. Kita merdeka tahun 1953 lah saya rasa. Cuba cari jap. Allahu Akbar. Jangan. 57. Okey, 57. Subhan. Ya Allah, subhanallah. Ya, 1957. Betul. Saya sebenarnya ingat, saya test je. Saya nak test je tuan-puan sekalian. Tuan-puan ingat ke tak? Saya memang bab nombor-nombor ni memang saya lemah tuan-puan sekalian. Kadang yang anak pun saya boleh tak ingat. Tapi saya ada kekuatan ingatan kod lain. Jadi 1957 kita merdeka. Tahun ni kita merdeka sambut yang ke-64. Jadi saya lahir 1983, 22 September. Dah lama dah bulan depan. Jadi nak kabarnya masa tu kita pun dah lahir lagi. Masya Allah. 64 tahun yang lepas. Sebab kita tak nampak dan kita tak tahu situasi sebenar masa sebelum merdeka. Kan kita dijajah lama. Berapa tak ratus tahun? Ustaz, kita dijajah 300 tahun lebih 200 tahun lebih. Lama kan? Kita bukannya start dijajah 1500 tahun lebih. 15. Sudah, dah ingat sejarah. Saya dulu sejarah dapat, kalau SPM saya dapat A. Saya minat sejarah, saya suka. Cuma nanti Ustaz cari kita dijajah berapa ratus tahun. Siapa yang tahu? Kita dijajah berapa ratus tahun? Ada yang tulis 400 tahun dijajah. Kita bertukar-tukar tu. Cover, jangan ada cover. Betul, saya tengah cover. Tengok 500 tahun daripada Portugal, 1511. Hebat. Ada yang kata 1518. Ada yang tulis 1511. Tengok Ustaz, bijak agak saya. 1500 tahun lebih. Masa saya lahir 1983. Sekarang ni tahun 20 dah. 2021. Nak katanya lama sangat kita dijajah. Maksudnya Malaysia, negara bumi kita dijajah ni 400 tahun lebih, 500 tahun tuan-puan sekalian dijajah. Bertukar-tukar penjajah. Sampai mungkin hilang jati diri Melayu yang sebenar. Mungkin hilang. Tak tahu jati diri sebenar Melayu tu jiwanya macam mana, semangat juangnya macam mana, kehidupannya macam mana dan sebagainya. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, lepas dia bertukar, kan penjajah ni terlalu banyak tuan-puan sekalian, dan akhirnya alhamdulillah merdeka pada 1957.
InsyaAllah lepas ni ingat dah. Tak payah cover-cover. InsyaAllah dah tukar dah. Apa tu bit 53? Okey. Lepas tu tuan-puan sekalian, bila dah merdeka, kita mula nak bina jati diri baru. Jati diri Melayu, jati diri bumi putera, jati diri rakyat Malaysia dan sebagainya. Kalau kita kira umur 64 tahun, warga emas dah lah. Maksudnya tempoh masih lama dah kita dengan penjajah. Sebab itu sekarang bila bincang pasal merdeka, kita macam tak ada kaitan sangat dah dengan kemerdekaan 60 tahun yang lepas tu. Tapi kita melihat apa yang masih menjajah diri kita pada hari ini. Apa yang masih menguasai kita, terutamanya kepada para wanita sekalian. Antaranya kalau khusus pada wanita, wanita masih lagi tak bebas. Tak bebas daripada apa? Pandangan manusia. Pandangan manusia yang menyebabkan dia terikat dengan pandangan manusia, menyebabkan dia tak bahagia. Dia tak bebas, dia tak bahagia. Apa yang manusia kata kepada dia, saya cakap Ganu malam ni tuan-puan sekalian sebab penganjur daripada Terengganu. Subhanallah. Sebab apa dia jadi tak bahagia tuan-puan sekalian? Contohnya gini. Bila ada orang komen penampilan dirinya, orang kata dok up to date. Orang kampung saya kata dok up to date. Dah ikut perkembangan. Mu ni pakar, ketinggalan zaman. Orang Ganu, ketinggalan zaman mu pakar. Orang tak pakar dah baju gini lah ni. Orang lah ni pakai tudung pesan lain dah. Mu ni pesan lama ni. Mu ni gini. Subhanallah. Contoh, saya bagi contoh. Sebab itu bila saya kupas dari sudut merdeka seorang wanita, apabila dia boleh membebaskan daripada penilaian manusia kepada penilaian Allah. Sebab penilaian Allah tak sesusah penilaian manusia. Penilaian manusia sentiasa berubah. Jumpa 10 orang pandangan berbeza. Tetapi bagi Allah, sama sahaja. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, pada pandangan Allah adalah orang yang paling takwa. Walaupun kita ni orang puang, kita tak kerja tinggi, kita tak ada jawatan yang hebat. Kita tak ada pun, belajar tinggi pun tak. Lepas tu kita mungkin kerja suri rumah. Ataupun kalau kita tak kerja suri rumah, kita kerja tukang sapu. Ataupun tukang buat kepuk, gotek kepuk lekor, gotek kepuk lekor. Ataupun tukang basuh tandah ke apa ke. Dari sudut pandangan Allah, dari sudut pandangan agama Islam kita, semua tu tak ada membezakan kedudukan kita di sisi Allah, melainkan takwa. Jadi, takwa ni boleh dicapai oleh semua orang. Subhanallah. Bukan syarat masyhur, bukan syarat jadi orang alim ulama. Takwa ni nak capai bukan dengan syarat ada keturunan yang hebat, bukan dengan syarat kaya dan sebagainya. Tetapi apa dia itu takwa? Apabila kita boleh mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itulah erti bebas yang sebenar. Bila orang komen kita macam mana pun, orang kritik kita macam mana pun, kita tak akan rasa macam down, kita tak rasa macam rasa macam kita ni tak boleh nak berhadapan dengan orang ramai, sebab paling utama bagi kita adalah pandangan Allah. Siapa yang mengutamakan pandangan Allah, dia mesti orang yang sangat kemas penampilan dia. Orang yang sangat bersih. Orang yang tidak memberikan bau yang tidak senang. Bukan saya nak sebut wangi sebab orang perempuan tak boleh nak wangi dengan orang lelaki ya. Tetapi dia tidak memberikan bau yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Dia mesti kalau pakai tudung pun mesti nak kemas penampilan daripada atas sampai bawah. Kasut dia pun bersih. Dikatakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling semak. Orang Ganu panggil semak. Paling handsome. Berpenampilan sangat bersih. Subhanallah. Walaupun Rasulullah memakai pakaian yang sama. Sepatu yang sama. Yang telah dijahit-jahit. Koyak dijahit-jahit. Walaupun pakaian tu dah koyak dijahit-jahit. Tapi Rasulullah sentiasa berpenampilan kemas semak. Masya Allah. Orang lelaki bolehlah nak wangi. Rasulullah pun sama. Dan wajah Rasulullah SAW tuan-puan sekalian. Sama ada dalam keadaan sedih, bimbang, takut, duka, sakit dan sebagainya. Kecewa. Rasulullah sentiasa menjaga air mukanya. Supaya orang senang melihat air muka Rasulullah SAW. Rasulullah sangat menjaga bau mulutnya tuan-puan sekalian. Sangat jaga bau mulut. Sebab itu Rasulullah sangat kerap bersugi. Sentiasa ada kayu sugi dan bersugi. Dan bila Aisyah, Sadatina Aisyah, isteri Rasulullah ditanya, wahai Aisyah, apa yang Nabi buat bila dia masuk dalam rumah?
Aisyah cerita Rasulullah apabila dia masuk dalam rumah, sebelum dia bercakap dengan isteri, mesti sugi dulu. Sebab Rasulullah tidak mahu memberikan bau mulut, bau yang tidak menyenangkan kepada isteri. Sampai macam tu sekali tuan-puan sekalian. Kalaulah kita kata yang penting Allah tengok, yang penting Allah pandang, tak penting pandangan manusia. Lalu dia pun pakai selekeh, dia pun pakai macam tak kemah, dia kata Allah pandang hati. Silap, itu pandangan yang silap. Sedangkan Allah memandang batin dan juga zahir kita. Jadi para wanita sekalian, bila sebut pasal merdeka, kita sampai satu peringkat, kita bukanlah terlalu mengutamakan fashion. Fashion sentiasa berubah. Fashion tak akan berhenti tuan-puan sekalian. Kita tak tahu akan datang akan keluar jenis tudung macam mana, telekung macam mana, baju macam mana. Kita tak tahu lagi 10 tahun akan datang dan sebagainya. Tetapi bila kita membebaskan diri kita daripada hamba fashion kepada hamba Allah, kita pakailah macam mana, orang komen macam mana, orang kritik macam mana tuan-puan sekalian, kita okey-okey saja, kita cool saja. Sebab kita tahu hidup kita adalah untuk dipandang oleh Allah, untuk diperlihatkan kepada Allah. Jadi Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan Allah sukakan kecantikan. Sebab itu kita perlu berpenampilan kemas, indah pada pandangan mata mengikut syarak. Subhanallah. Tapi ada orang jangok, comel Ustazah dengan solek sana, solek sini kan, pakai comel ni, merelik-relik dan sebagainya. Dia kata Ustazah saya pakai ni supaya nak ada image agama Islam. Orang Islam mesti nampak cantik, menawan. Kadang-kadang di situ ada salah faham. Apabila seorang wanita itu berlebihan dalam penampilannya sehingga menarik perhatian dari sudut fashion tudungnya, pakaiannya ataupun dari segi solekan dan sebagainya, itu adalah bercanggah dengan Islam. Jadi ia tidak bertepatan pun kalau nak kata Allah itu kan indah, Allah suka keindahan, sebab tu saya berpenampilan begitu indah begini. Indah pada pandangan Allah mesti mematuhi syarak. Kita para wanita sekalian, keindahan pada wanita, pada orang puang ni, pada kesederhanaan. Sederhana itulah yang jadi comel. Ia jadi cukup rasa. Samalah dengan makanan tuan-puan sekalian. Kita kena seimbang, kena sederhana. Antara rasa masing, rasa manis. Kalau lauk tu nak ada masam sikit, ada rasa masam sikit. Betul, ada yang sebut tabarush. Subhanallah. Tabarush ni maksudnya bersolekan secara berlebihan. Ada orang tanya, Ustazah saya pakai sikit-sikit gitu sebab kau sedap pakai, orang kata macam mayat hidup. Orang Ganu panggil mayat hidup. Mayat hidup ni macam pucat lesi, macam mayat. Jadi saya pakailah sikit supaya orang tak nampak. Kalau orang duk tanya saya, sakit ke? Jadi saya kata bolehlah. Pakai macam tak nampak. Macam natural. Tapi kalau boleh, tak payah pakai. Kalau saya memang tak pernah pakai lah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, ada juga wanita kata, Ustazah, bibir saya dah hitam. Saya tak tahu buat apa. Sebenarnya tuan-puan sekalian, bibir yang gelap, orang perempuan, sebenarnya ada je rawatan. Ataupun ada je benda-benda yang natural. Cuba cari kod internet. Cari kod internet, Google, bagaimana merawat bibir yang gelap. Kalau kita rasa bibir gelap tu membuatkan kita rasa hilang keyakinan diri. Memang pun tuan-puan sekalian, bukan kulit je boleh jadi kusam, bukan tangan je boleh jadi kusam, sebenarnya bibir kita pun boleh jadi kusam. Lepas tu kita pun rasa macam down, rasa macam tak selesa bibir. Kita boleh tuan-puan sekalian, secara alami dan sebagainya. Tak salah jika orang perempuan contohnya nak pakai bedok sikit. Kan nak pakai bedok, nak suruh nampak macam kulit tu nampak bersih sikit. Tetapi semuanya kena sederhana tuan-puan sekalian. Tapi ada yang haram. Iaitu contohnya cukur kening, haram tuan-puan sekalian. Lepas tu menyambung rambut, menambah mata supaya menarik perhatian sampai lentik, sampai panjang dan sebagainya. Kalau kita kata sebab apa pakai gitu, saja-saja je. Kalau saja-saja kita tanya kat rumah nak tidur pakai juga ke? Tak pakailah, dekat luar je. Jadi pakai sebenarnya tujuan apa dekat luar? Untuk menarik perhatian, untuk dilihat cantik. Dilihat cantik oleh siapa? Adakah untuk perempuan saja sedangkan jumpa lelaki juga? Lainlah kalau dia pakai 24 jam depan tok lelaki kat rumah pun dia pakai, mungkin itu bolehlah dikatakan dia berpakaian begitu untuk suami, tak ada masalah. Tapi untuk di luar tuan-puan sekalian, tolonglah jaga. Kalaulah ada orang wanita ni, subhanallah, ada kawan saya ni di pesyarah.
Dia cerita ada pelajar perempuan sampai peringkat kemurungan, depression tuan-puan sekalian, sakit jiwa, tekanan mental. Sebab apa? Dia terlalu mengutamakan dan bergantung kepada pandangan manusia. Ini saya sebut pasal merdeka tak merdeka ni bagi orang perempuan. Dia kata dia pelik dengan macam perubahan sikap. Bila dia tanya, bila jumpa, bila kaunseling apa masalah, pelajar perempuan ni sebab terlalu terikut-ikut dengan media sosial, dengan situasi semasa dan sebagainya, yang menilai kecantikan itu pada penampilan, pada rupa paras. Dia bersolek 24 jam. Sampai tidur pun dalam keadaan bersolek. Dengan pakai solek yang ni. Sampai muka dah rosak dan sebagainya. Lepas dia mandi, dia terus solek. Nak jumpa orang tak pernah tanpa solekan. Subhanallah, tuan-puan sekalian, emosi dia sangat terganggu. Belajaran tak boleh fokus. Lama-lama semakin depression, semakin kemurungan, barulah dikenal pasti dia ada penyakit yang mana dia hilang keyakinan diri kerana terlalu bergantung kepada pandangan manusia. Dia tak boleh langsung orang tengok dia tanpa solekan. Dia takkan jumpa orang tanpa solekan. Masya Allah, bangun tidur je mesti kena betulkan solekan. Okey, pergi mandi, kemudian mungkin di bilik mandi lagi dah touch-up untuk jumpa walaupun rakan sebilik. Tuan-puan dimata Allah sekalian, hari ini remaja dah ramai dah macam ni. Na'udzubillah min zalik. Remaja hari ini sebab apa? Environment dia di dalam media sosial dia. Melihat bagaimana pujian-pujian perhatian kan yang glamour-glamour itu dengan penampilan sekian-sekian. Jadi kita kena bebaskan anak kita. Kalau saya sendiri dengan anak perempuan, ada 4 orang anak perempuan, 3 anak lelaki. Saya boleh tengok ada anak saya yang kecil tu kan, Raihanah umur 4 tahun. Orang perempuan memang walaupun budak tapi dia ada keinginan untuk bersolek. Ni nak pakai gincu, nak pakai lawa-lawa. Kan kadang-kadang tiba-tiba tengok dia conteng guna mata dia. Kita pun pelik macam mana yang kecil ni kan. Tetapi itu fitrah. Jadi macam mana tuan-puan sekalian kita nak menyalurkan fitrah anak perempuan kita ni agar dia merdeka. Apabila dia mula membesar besok dia boleh tahu dan dia tidak terikat pun dengan fashion, tidak terikat pun dengan penampilan wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Nabi SAW memberi pesan, janganlah kamu bertabarruj sebagaimana wanita-wanita jahiliyah dahulu. Kita sekarang bukan wanita jahiliyah. Kita di zaman yang dah ada ilmu pengetahuan. Kita di zaman yang mana telah pun terlepas daripada belenggu jahiliyah. Kenapa disebut Arab jahiliyah? Masa itu memang jahil betul. Tidak ada ilmu pengetahuan. Ketika itu Nabi SAW belum diutus menjadi Nabi. Betul-betul jahil, mereka berpandukan fikiran, berpandukan hawa nafsu tuan-puan sekalian. Tapi zaman jahiliah telah pun berlalu. Dah turunnya Al-Quran, hadis Nabi dah lengkap. Allah pun dah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berfirman telah sempurna. Pada hari ini telah sempurnanya Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna bagi kamu agama kamu ataupun cara hidup kamu. Cara hidup termasuklah cara kamu berpakaian. Cara kamu berhibur, cara kamu bergaul suami isteri, cara kamu dengan anak-anak dan sebagainya. Allah sebut telah sempurna bagi kamu, agama kamu, cara hidup kamu. Dan sesungguhnya hanya Islam saja agama yang Allah redha dan Allah telah sempurnakan segala nikmat ke atas kita bila kita mentaati agama Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tajuk malam ni kan kita tengok damai. Bagaimana wanita nak berdamai dalam PKP ni, dalam ujian Allah ini. Okey, jadi tadi tu kita kupas dari sudut merdeka. Seorang wanita merdeka lain contohnya kita nak merdeka dari akhlak-akhlak yang buruk. Kita nak merdeka tuan-puan sekalian daripada sifat mazmumah. Kita nak merdeka daripada sifat suka marah. Kita nak merdeka daripada hawa nafsu, daripada kita ni suka shopping dan sebagainya. Nak merdeka daripada Shopee dan juga Lazada. Ada yang tulis tadi tuan-puan sekalian. Ada yang nak merdeka pada kawan-kawan toksik. Wahai para wanita khususnya pada malam ini, kita sebenarnya boleh membuat keputusan untuk diri sendiri. Ini tajuk kita bab berdamai ni. Kita kena berani mengambil tindakan dan buat keputusan. Contoh saya beri, saya dulu ialah kita nak raikan semua kawan-kawan kita kan. Kadang-kadang kita nak raikan semua orang.
Kita nak raihkan semua orang tuan-puan sekalian. Masya Allah. Masa tu saya masuk banyak grup. Orang suruh masuk grup, saya masuk. Sampai berpuluh-puluh grup lah. Ada grup sekolah rendah, ada grup sekolah menengah, ada grup sekolah rendah tu macam kawan yang kita masih rapat. Ada grup universiti, ada grup ni, ada grup tu, macam-macam grup ada. Satu ketika suami, ini saya nak cerita bagaimana nak memiliki hati yang damai. Langkah-langkah yang kita kena berani buat. Lepas tu kan, suami saya tengok saya makin sibuk sebab banyak grup. Kejap ada grup ni tanya, kejap ada grup ni menyapa, kejap ada grup ni. Masa tu suami saya minta keluar semua grup. Bayangkan. Suami saya minta untuk saya keluar semua grup. Saya kata, bang, ini grup usrah. Keluar suami saya kata. Ini grup, grup sama kuza ni. Suami saya kata keluar. Ini grup sekolah ma'had ni. Grup ni sayang ni. Kawan-kawan sekolah ma'had ni. Rapat ni. Keluar suami saya kata. Lepas tu, saya pujuk lagi. Ni grup masa Mesir ni bang. Macam mana ni? Suami saya ada depan ni. Saya cakap Ganu malam ni saat penganjur Ganu. Suami saya minta keluar. Saya kata nanti orang salah faham kan. Saya keluar, kawan kata saya sombong. Kawan kata saya ni. Suami saya siap minta saya tukar nombor tuan-puan sekalian. Suami saya minta saya tukar nombor phone. Dan terangkan baik-baik kepada semua grup. Sebab kalau saya tak tukar nombor telefon, saya masih lagi tak merdeka. Saya tanya kenapa? Bapa bang? Bapa saya kena buat gini? Suami saya kata, nampak saya tak bebas. Saya tak ada masa untuk diri sendiri. Kemudian saya ni nak jaga hati ramai sangat orang. Kan? Hati ramai sangat orang. Lepas tu saya kata nanti orang kata saya sombong. Mentang-mentang dah glamour. Kan? Mulalah nak tukar nombor. Lepas tu tak mau masuk grup dan sebagainya. Suami saya kata sampai bila nak fikir kata-kata manusia. Dan suami saya minta masa tu, suami saya kata, contohlah suami saya bahasakan diri dia kanda. Tapi bukan kanda lah ya. Kanda minta dengan dinda, ini contoh. Tapi suami saya tak bahasakan kanda dinda lah. Macam raja-raja lah pula kan. Kanda minta dengan dinda, tukar nombor dan keluar daripada semua grup. Sebab apa kanda? Contoh saya tanya. Sebab kanda melihat dinda semakin sibuk, jadi dinda kurang masa dengan anak-anak. Dan dinda juga kurang masa dengan diri sendiri, tanggungjawab dengan Al-Quran, dengan menuntut ilmu dan sebagainya. Masa tu kan tuan-puan sekalian, saya macam nak protes juga. Saya kata macam mana nanti orang kata gini-gini, macam mana kau nak berhubung. Lepas tu suami saya mula bagi syarat, kanda minta dinda jangan bagi nombor pada siapa-siapa. Kecuali grup apa? Grup family ada. Lepas tu grup kerja, sama sebab sama kerja kan. Grup kerja memang tak boleh nak lari lah. Lepas tu saya tanya, macam mana grup sekolah-sekolah anak? Grup sekolah-sekolah anak pun keluar. Dan suami saya yang masuk. Tuan-puan sekalian, bukan saya nak suruh kawan-kawan semua-semua ni keluar daripada grup. Bukan, saya bukan suruh keluar. Cuma mana-mana grup yang tidak boleh membantu kita. Saya bukan kata grup kawan-kawan saya tu mengarut tak. Mereka memang okey semua. Tapi bila saya taat apa yang suami suruh buat, Alhamdulillah betul. Saya mula merdeka. Saya mula bebas dari sudut masa saya dan juga keterikatan saya untuk menjaga hati ramai manusia. Sebab bila orang mesej saya, Asmat nak ni, Ustazah gini. Saya ni kan tak balas kata sombong. Kan tak jawab gini. Lama-lama saya boleh merasakan bahawasanya tindakan saya tu betul. Walaupun memang ada orang kata saya sombong. Ada orang kata saya dah berubah. Ada yang saya kata, oh Asmat tu dah macam diva, dah dia tak nak kawan dah dengan kita. Macam-macam kata-kata sinis yang sampai kepada saya. Tapi apa yang saya buat adalah, ya Allah, maafkanlah aku sekiranya aku yang salah. Dan maafkanlah sahabatku itu jika dia telah tersangka buruk padaku. Tapi apa yang aku buat adalah untuk kebaikan diriku dan juga aku mentaati perintah suamiku. Tuan-puan sekalian, kalau boleh, jika ada grup yang mengarut, lagi-lagi yang mengarut. Dalam tu ada gosip, dalam tu ada ribah, dalam itu adanya perkara-perkara fitnah yang disebarkan. Dalam grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram. Saya banyak ikuti grup Telegram, tapi banyak yang saya left bila grup Telegram itu mula mengarut. Walaupun dia ada perkongsian-perkongsian yang baik, tapi bila dia ada ruang untuk ribah, untuk mengumpat, tiba-tiba ada sinis, ada sindir, ada bercakap tentang perihal orang, saya akan left grup.
Subhanallah, untuk menjaga iman kita. Sebab itu saya sebut tajuk kita malam ini berdamai dalam PKP ni tuan-puan sekalian. Kita sekarang ni tak jumpa orang luar sangat dah sebab kita banyak duduk dalam rumah. Tetapi semua benda di luar itu masuk dalam rumah, masuk dalam bilik melalui telefon kita tuan-puan sekalian. WhatsApp kita kena pilih mana grup-grup yang boleh membina iman dan takwa kita. Yang boleh jadi kita ini yang bagus. Contoh tuan-puan sekalian, ada grup-grup shopping. Kita kata kita nak mengawal diri kita pada shopping, keluarlah daripada grup shopping. Contohlah kan kalau keluar rasa hati kan, kawan-kawan terasa hati kita kata. Tuan-puan sekalian, dulu saya masuk grup Tupperware, masuk grup Kowe, masuk grup MW, macam-macam grup. Sebab apa? Rai kawan-kawan. Lepas tu saya tulis ayat yang sama semua. Saya mohon maaf, saya sedang membersih, saya mohon maaf, saya mohon undur diri. Terima kasih ya, saya doakan semua maju jaya. Saya terpaksa keluar dan janganlah kecil hati. Buat ayat yang comel, harap tak kecil hati, selamat maju jaya. Saya terpaksa kurangkan sebab saya perlu bagi tumpuan kepada perkara yang lebih, saya perlu alihkan tumpuan. Buatlah ayat macam mana? Saya copy, saya left. Subhanallah. Mula-mula rasa macam, lepas tu ada orang mesej, apa ada masalah? Tak ada apa-apa. Lepas tu suami kata tukar terus. Okey, yang kedua saya nak sebut, tolong bersihkan akaun FB kita dan juga Instagram contohnya. Daripada follow orang-orang yang tidak membangunkan iman dan takwa. Ini kita kena buat tindakan ni tuan-puan sekalian. Dulu saya friend semua dengan kawan-kawan. Yelah kawan sekolah, kawan universiti semua. Kemudian saya tengok ada kawan-kawan yang mana membuatkan hati saya tak senang. Contohnya dulu masa belajar, alhamdulillah elok tutup aurat. Tapi lama-lama makin mendedahkan aurat. Saya jadi macam tak boleh nak jaga perasaan saya cuma mendoakan saja daripada jauh. Nak tegur, takut kecil hati dan sebagainya, Masya Allah. Tapi doa daripada jauh mengharapkan perubahan. Namun ada juga kawan-kawan kita tak habis-habis lah. Update benda-benda yang negatif contohnya, yang membuatkan huru-hara ataupun membuatkan ribah kan, ribah dan juga adu domba. Adu domba ni kita panggil apa Encik Suami? Oh, kanda An-namimah, adu domba. Tuan-puan sekalian, kita kena buat tindakan. Saya bukan unfriend tapi saya unseen ataupun unfollow. Kalau dulu saya suka baca berita-berita, semua portal berita saya ikut, tapi dah lama dah saya unfollow berita-berita. Saya unfollow juga macam kita sebut apa ni, portal ataupun FB page yang selalu suka update benda-benda yang kontroversi. Saya unfollow semua. Lepas tu saya juga unfollow orang-orang yang kurang baik dari sudut penulisan, yang boleh menyebabkan kita rasa nak mengumpat dan mengata orang, yang menyebabkan kita nak gosip dan sebagainya. Bila saya bersihkan wall saya, bila saya belek-belek, Masya Allah, saya rasa tenang. Sebab itu kita kena buat tindakan ni tuan-puan sekalian. Sama juga dengan IG, subhanallah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Walaupun kadang-kadang kita kata kita tak bersubahat, tapi bila kita baca, kemudian kita dah follow dan kita dah menambahkan follower dia, kita setakat follow nak tahu perkembangan, bukankah kita macam ada saham di situ? Kan? Bertambah follower dia sedangkan dia bukan memberikan satu ilmu yang baik. Kan? Contohnya orang yang melakukan maksiat, contohnya artis-artis yang masih melakukan maksiat. Tuan-puan sekalian, saya sebenarnya bila saya tengok Instagram, kadang-kadang saya belek tengok-tengok perkembangan artis kan. Bukanlah sebab suka follow tapi tengok perkembangan. Kita boleh tengok masih ada ramai lagi sebenarnya artis yang tidak berhijrah dan tidak berubah. Masih lagi, saya nak katakan begini. Pakai tudung bukan bermaksud kalau pakai tudung dah cukup syarat menutup aurat. Memakai tudung hanyalah salah satu saja syarat syarat menutup aurat. Menutup aurat bukan semata-mata tudung. Kalau kita hijrah memakai tudung tapi dia masih sama, pakaian kita masih ketat. Dan maka dalam waktu yang sama masih lagi singkat lengan. Masih nampak aurat ni. Dalam keadaan sama, seluar masih lagi ketat. Tapi tudung dah dipakai. Dan saya nak sebutkan saya sangat-sangat malu. Sangat-sangat malu. Sebab saya lihat bila artis buat, follower duduk puji, follower duduk follow,
follower pun bagi pujian dan bagi komen yang menggalakkan lagi. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Contohnya, pakai tudung, dah pakai longgar tapi buat TikTok. Ataupun buat TikTok ataupun buat video-video pendek, joget, menari. Walaupun ditulis minta maaf, ini adalah kerana permintaan, ini adalah kerana, contohnya ini adalah kerana permintaan penaja. Ini adalah untuk membantu iklankan produk. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Subhanallah, menutup aurat bermaksud menutup aib, tuan-puan sekalian. Jika kita tutup aurat, kita tutup kepala kita, kita pakai tudung, tetapi kita tidak ada sifat malu, maksudnya kita tidak tutup aib kita. Sifat malu tu yang menyebabkan kita tutup aurat dan kita tutup aib kita. Tapi kalau kita dalam keadaan walaupun kita dah tutup aurat tapi kita melakukan perbuatan yang menjatuhkan maruah wanita Muslim dia ada sifat malu, tuan-puan sekalian. Malu itu mahkota. Dalam keadaan kita dah tutup aurat dengan baik tapi kita boleh berjoget untuk dilihat oleh orang ramai, kita boleh buat tarian, kita boleh buat edit macam TikTok, dan komen di bawah tu memanglah, oh so sweet, so cute, how cute you are. Macam-macam lah komen. Bila saya tengok komen, saya kata, ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Jika kerana dia buat hal begitu dan follower pun buat yang sama kerana taksub ataupun kerana follow kan, kita telah memberikan satu contoh yang tidak baik lalu diikuti. Ingatlah satu hadis Nabi SAW. Barang siapa yang melakukan kebaikan lalu dituruti, dia akan dapat pahala yang sama. Dan barang siapa yang membuat satu keburukan, kejahatan, maksiat, benda yang tak baik, lalu dituruti, dibuat oleh orang lain, dia akan dapat dosa yang sama. Subhanallah, ada yang kata hilang dah kecek ganu Ustazah. Sungguh saya khabar ni, tuan-puan sekalian, cakap ganu balik. Orang perempuan kenapa dia hilang ketenangan? Sebab dia masih berlawan dengan Tuhan. Dia masih berlawan dengan Tuhan. Sebab itu susah nak berdamai. Sebab itu susah nak tenang. Erti tenang yang sebenar, tuan-puan sekalian, apabila kita mula berdamai dengan Allah. Damai yang sebenar, tenang yang sebenar bagi seorang manusia, sebab seorang hamba, tak kira puan ke orang lelaki ke, apabila kita berdamai dengan perintah Allah. Kita tak berlawan dah dengan Allah. Kita taat pada perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Maka itulah erti merdeka yang sebenar. Itulah erti damai yang sebenar, erti tenang yang sebenar. Saya nak tanya kawan-kawan sekalian, berapa lama kita nak lawan Tuhan? Tu cakap ganu. Berapa lama kita nak lawan Tuhan kita? Subhanallah. Adakah kita boleh jamin kita hidup lagi esok? Kita boleh jamin hidup lagi bulan depan? Boleh jamin hidup lagi tahun depan? Apa maksud saya? Berlawan dengan Tuhan tu maksud dia apa? Bukannya kita cakap, ya Allah, aku dah setuju dengan apa yang engkau tetapkan, ya Allah. Ya Allah, bukan maksudnya kita berlawan depan-depan macam ni. Mungkin dari sudut mulut, dari sudut cakap, kita tak berlawan. Sebagaimana kita lawan cakap suami, sebagaimana kita lawan cakap mak ayah, sebagaimana kita lawan cakap adik-beradik, itu kan nampak secara zahir. Kita tak berlawan melalui kata-kata. Tapi ramai mana yang berlawan dengan Tuhannya, iaitu Allah, melalui perbuatan. Macam mana? Subhanallah, dengan kita tidak mentaati perintah Allah dan larangan Allah kita masih buat. Sebab kita tahu Allah ya basir yang selalu melihat apa yang kita buat. Allah ya syahid yang maha menyaksikan. Allah ya hasib yang maha menghisap. Allah hisap, Allah catat semua. Allah hitung semua apa yang kita buat, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Sebab itu sombong yang sebenar bukan sombong dengan manusia. Sombong dengan manusia pun diharamkan, dilarang. Sampai Nabi sebut tidak akan masuk syurga barang siapa yang ada walaupun sebesar biji zarah sombong. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi Allah ini dengan sombong. Itu adalah satu amaran daripada Allah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Tuan-puan sekalian, kawan-kawan sekalian, penganjur kita orang Ganu, sebab tu saya cakap Ganu ni ya. Syaitan, iblis,
di kalangan jin. Jin ini ada Islam. Jin ni ada yang beriman. Jin ni ada jin yang soleh. Jin ada jin yang bertakwa. Subhanallah. Manakala jin kafir ataupun jin yang jahat, namanya iblis, syaitan yang terkeluar daripada iman. Jin, syaitan ini, tuan-puan sekalian, jin ni adalah satu makhluk yang Allah ciptakan sebelum kita. Sebelum diciptakan manusia, sebelum diciptakan Adam, jin telah terlebih dahulu Allah ciptakan. Sebab itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba, memperhambakan diri kepadaku. Itu firman Allah. Sebab itu bila Allah memilih manusia untuk jadi khalifah di muka bumi, di kalangan jin yang bernama syaitan, iblis ni, dia tak puas hati, dia tak boleh terima. Ketika Allah menyebutkan, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila Allah sebut kepada para malaikat, apabila Tuhannya, wa iz qala rabbuka, apabila Tuhan iaitu Allah menyebutkan kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah, iaitu manusia sebagai khalifah. Kemudian para malaikat berkata kepada Allah, "Ya Allah, adakah kamu ingin menjadikan khalifah di muka bumi iaitu manusia itu, di muka bumi itu sebagai khalifah, yang mana mereka ini akan merosakkan muka bumi, akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sedangkan kami ya Allah yang sentiasa menyucikanmu, yang sentiasa beribadah kepadamu ya Allah, dan sentiasa bertasbih kepadamu. Malaikat pun peringkat awal bertanya kembali kepada Allah, "Ya Allah, betul ke engkau mahu menjadikan manusia sebagai khalifah? Sedangkan manusia ini akan melakukan kerosakan di muka bumi, sedangkan manusia ini akan menumpahkan darah, dan memang terbukti benar manusia memang merosakkan muka bumi hari ini." Dan di kalangan jin yang namanya syaitan iblis lagi tak setuju bila Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Lagi tak setuju. Sampai mereka sanggup menyombongkan diri kepada Allah. Tuan-puan sekalian, syaitan, iblis di kalangan jin, mereka dah tengok sesaan api neraka macam mana. Mereka dah tengok nikmat syurga macam mana. Tetapi kerana mereka sombong, subhanallah, mereka sendiri tahu Allah itu Tuhan, satu-satunya Tuhan. Syaitan dah tengok macam mana rupa neraka, dah tengok macam mana syurga. Tetapi kenapa syaitan tetap melakukan apa yang dia nekat nak buat? Kerana apa? Kerana sifat sombong, tuan-puan sekalian. Bila Allah suruh sujud kepada Adam, dia kata, "Adam min turab dan Adam min turab dan mereka minnar wa nahnu minnar." Dan mereka menyebutkan bahawa kami daripada api. Api bagi mereka lebih mulia daripada tanah, tuan-puan sekalian. Sebab itu, barang siapa yang memiliki sifat sombong, sampai Nabi sebut, barang siapa yang memiliki sifat sombong, walaupun sebesar biji zarah, tidak akan masuk syurga. Sebab apa, tuan-puan sekalian? Kerana sifat sombong ini adalah satu sifat daripada iblis dan syaitan. Sombong sesama manusia pun, sahabat-sahabat sekalian, dilarang. Apatah lagi bila sombong dengan Allah. Apakah maksud sombong dengan Allah? Apabila kita tidak mentaati perintah Allah dan kita tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Sebab itu saya gunakan perkataan tadi, sahabat-sahabat sekalian, janganlah, berhentilah kita berlawan dengan Allah. Kita berlawan dengan Tuhan yang menciptakan kita. Kita berlawan dengan Tuhan yang beri rezeki kepada kita. Kita berlawan dengan Tuhan yang menjaga kita daripada dalam perut ibu sampai sekarang. Berhentilah kita berlawan dengan Tuhan yang sentiasa memberikan kasih sayang kepada kita melalui orang-orang yang sayang kita. Subhanallah, berubahlah menjadi hamba Allah yang taat, yang tidak protes dengan perintah Allah. Bila Allah perintahkan supaya kita tutup aurat, bersegeralah. Allah perintahkan kita meninggalkan maksiat, bersegeralah. Allah perintahkan kita supaya jadi ahli Al-Quran, bersegeralah. Allah suruh kita jadi isteri yang sabar, isteri yang taat, bersegeralah, tuan-puan sekalian. Tolong jangan kita bertangguh untuk menjadi wanita yang baik. Jangan bertangguh untuk menjadi wanita yang salihah. Sebab esok tidak ada jaminan lagi untuk kita hidup. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, damai jiwa di laman PKP ni, saya tengok tiba-tiba dah tak ada dah ni, Sri Miat ni, FB macam dah
dah padam dah tuan-puan sekalian. Masya Allah, kecil je kita ni, betul kecil je kita ni di dunia. InsyaAllah Ustazah, insyaAllah jangan sombong dengan Allah, sombong dengan manusia pun boleh menyebabkan kita dihalang masuk syurga. Walaupun kita ni ada kelebihan dari segi rupa, kelebihan dari segi kedudukan, walaupun kita ada kelebihan dari segi apa saja tuan-puan sekalian, tolong jangan sombong dengan manusia. Jangan sombong dengan orang yang lebih rendah. Jangan sombong dengan anak-anak. Mentang-mentang anak-anak tu lebih jahil daripada kita, tolong jangan sombong. Jangan kita dengan anak-anak, tuan-puan sekalian, jangan kita sombong dengan anak-anak sampai anak menegur kita tak boleh terima. Sampai kita rasa kita jauh lebih baik daripada anak. Subhanallah, kita guna perkataan Umi lebih tahu, jangan nak menjawab, jangan nak ni. Bila anak-anak memberikan jawapan kan, bila dia rasa dia betul, kita cuba tawaduk diri kita walaupun kita ibu untuk dengar penjelasan daripada anak. Bila kita tanya kenapa, kita beri peluang untuk diberi penjelasan. Masya Allah. Kita jangan sombong dengan suami. Lagi-lagilah tuan-puan sekalian. Walaupun mungkin pangkat kita, gaji kita, pendapatan kita lebih tinggi. Semua itu untuk semua apa yang berlaku dalam hidup kita ni Allah nak uji. Kita ni sombong ke tidak? Janganlah sombong dengan pekerja, mentang-mentang kita majikan. Janganlah kita sombong dengan orang yang kita rasa tak ada ilmu, kita belajar lebih tinggi. Janganlah kita sombong dengan adik-beradik sebab kualiti hidup kita lebih tinggi daripada adik-beradik kita yang lain. Masya Allah, janganlah kita sombong dengan binatang tuan-puan sekalian. Kan boleh jadi binatang itu jauh lebih baik pada kita. Binatang tu sentiasa berzikir kepada Allah. Janganlah kita sombong dengan orang-orang yang kerjanya lebih rendah. Tuan-puan sekalian, kalau boleh, cara kita tak nak jadi orang yang sombong macam mana? Kita menyantuni orang-orang fakir miskin. Kita menyantuni tukang-tukang sapuh. Kadang-kadang kan biar ready dalam beg kita tu duit kecil. Duit RM5, duit RM10 tuan-puan sekalian. Jumpa tukang sapuh, jumpa cleaner, kan, tukang basuh tandas ataupun guard-guard. Jumpa orang-orang yang kerja rendah ni tuan-puan sekalian. Kita bagi jangan cakap sedekah. Kita kata saya belanja makan, buat makan tengah hari, belanja makan tengah hari. Masya Allah. Dengan kita buat macam tu, kita macam memuliakan dia tau. Lepas tu dia kata terima kasih, baiknya tak. Akak lagi baik daripada saya. Selalu merasakan orang lebih baik daripada kita. Selalu bila tengok orang, rasa orang tu lebih baik daripada kita. Yang mana kita tak tahu. Mungkin dia qiyamul lail, mungkin dia jaga solat malam, mungkin dia orang yang sabar. Kita nampak baik tapi kita ni orang yang kuat marah contohnya. Bila nampak orang selalu baik daripada kita, walaupun orang tu free hair, tuan-puan sekalian. Ada dalam taman saya ni free hair, walaupun orang Islam. Masya Allah. Tapi dia jumpa saya, dia tegur, Ustazah, saya selalu dengar ceramah Ustazah. Saya kata, ya Allah, adik kamu bagus sangat, kamu baik. Lepas tu bila saya pergi rumah dia, tahu tak, saya tengok dia pelihara banyak binatang. Tapi musim PKP kan, subhanallah, rupanya dia seorang yang sangat penyayang dengan binatang. Dia ada banyak kucing dan dia sangat menjaga dan sabar dengan kucing. Saya selalu kata, ya Allah, adik, kamu memang baik sangat, kamu memang bagus. Lepas tu kita bagi hadiah. Kita niat nak dakwah, subhanallah tuan-puan sekalian. Boleh jadi walaupun zahirnya nampak dia belum taat perintah Allah, tetapi dia adalah orang yang baik. Orang yang penyayang dengan binatang, selalu didoakan oleh binatang. Akhirnya apa tuan-puan sekalian, saya percaya. Suatu hari nanti dia akan pakai tudung, dia akan tutup aurat. Kita teruskan buat baik. Siapa kita nak rasa kita lebih baik daripada orang lain tuan-puan sekalian, kita masing-masing ada dosa. Kita masing-masing ada aib yang kita sembunyikan. Betul kan tuan-puan sekalian? Encik suami, kanda, panggil kanda depan orang. Ini sini Mia, boleh tak masuk balik? Terkeluar terus. Dah 5 minit dah. Keluar terus. Sebab encik tak ada, jadi saya pun tak reti nak masuk mana. Jadi saya rasa kita nak kena berhenti dah tuan-puan sekalian. Saya tengok komen-komen. Ada yang nak tanya soalan ke? Always see good in people. Betul. Lepas tu kan, untuk kita tak rasa sombong, kena doakan. Itu perkara yang terbaik kita boleh buat. Kita nampak contohnya, ada seorang wanita tengah marah anak-anak dia. Ya Allah, bila kita tengok ada seorang wanita tengah marah anak, kita akan rasa macam, ya Allah, bapalah marah anak depan orang ramai contoh kan.
Apa yang mampu kita buat? Kita doa. Ya Allah, jadikanlah dia ibu yang sabar. Jadikanlah dia ibu yang menjaga maruah anak dia. Kadang-kadang kat kedai makan kan dia marah anak dia. Kita memang kita nak rasa, ya Allah, apalah dia buat macam ni. Kan, kesian pada anak dia. Apa yang kita mampu buat? Kalau saya fikir macam ni. Itu yang saya nampak dia marah pada anak. Dan yang saya tak nampak adalah waktu dia memberi kasih sayang pada anak. Mungkin dia dah hilang sabar, jadi dia marah anak tu walaupun di khalayak ramai. Subhanallah. Kadang-kadang saya tengok ada seorang suami yang kasar dengan isteri dia. Sama ada di shopping komplek atau kita akan rasa macam, ya Allah, Allah, jadikanlah dia seorang suami yang sabar. Jadikanlah dia seorang suami yang menghargai isterinya, ya Allah. Berilah kekuatan kepada isterinya. Terus doa masa tu tuan-puan sekalian. Dalam hati ni, kan nak pergi marah, nak jadi macam penyelamat tu kita macam tak mampu tuan-puan sekalian. Kan tiba-tiba nak kita tegur, encik jangan buat macam ni kat isteri, kita tak mampu. Tapi kita doakan, ya Allah, berilah kekuatan pada isteri ni supaya isteri ni sabar. Ya Allah, bagilah kekuatan bagilah suami ni berubah supaya menghargai isteri dia. Masya Allah. Sebab apa tuan-puan sekalian? Saya sendiri kadang-kadang ada ketika saya hilang kawalan diri, saya macam marah anak depan orang. Contohlah ya. Saya juga mengharapkan orang tu bersangka baik dengan saya. Kita melihat ada orang marah anak, kita tak lihat bagaimana sabarnya dia dengan anak dia di rumah. Jadi mungkin kita hanya melihat bagaimana dia hilang sabar pada anak dia, tapi yang kita tak nampak adalah bagaimana dia banyaknya sabar pada anak. Jadi bila kita fikir bersangka baik begitu, kemudian kita susuli dengan doa. Ya Allah, jadilah dia ibu yang penyabar. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia hilang sabar. Mungkin dia sedang tertekan, mungkin dia dalam keadaan ni. Kadang-kadang kita senyum pada orang, orang tak senyum. Kita dengar sikit-sikit tuan-puan sekalian. Saya kan anak-anak saya kadang-kadang bising. Saya minta maaf dengan jiran. Saya kata minta maaf ya, anak saya bising kan. Dengar tak? Lepas tu dia kata, kadang-kadang dengar ustazah, saya kata malulah pula kan. Anak-anak saya ni bising. Entahlah kadang-kadang dia orang bergaduh, dia orang main-main sampai bertepik-tempik. Kita rumah jiran rapat kan. Lepas tu dia kata tak apa ustazah, saya faham. Saya pun dulu anak kecil-kecil. Saya kata terima kasih ya, faham. Mana-mana aib saya tu akak simpan ya. Siap pesan tu tuan-puan sekalian. Takutlah kan orang sebelah ni dengar, dia orang terkejut. Anak Ustazah Hasma ni kan main lagi ingatkan anak dia lemah lembut. Tuan-puan sekalian. Sebagaimana bila kita dengar adalah bisingnya rumah sebelah anak-anak tu, kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan anak dia santun, kan akhlak yang baik dan sebagainya. Jadi subhanallah, kita faham struggle kita nak jadi seorang yang baik. Kita faham juga struggle orang lain nak jadi orang yang baik. Jadi dalam keadaan yang begitu, kita sentiasa bersangka baik dan mendoakan mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, mohon maaf salah dan silap kekurangan. Terima kasih ya kerana sudi mendengar sama-sama. Masya Allah. Ya betul, saya selalu WhatsApp jiran saya. Alhamdulillah jiran faham. Ya, tajuknya sebenarnya berdamai. Berdamai untuk memiliki jiwa yang berdamai. Jiwa yang damai. Tajuk kita adalah bagaimana nak memiliki jiwa yang damai dengan manusia, dengan diri kita. Masya Allah, subhanallah. Saya kan kalau rasa ada jiran yang macam bila bagi salam, bila angkat tangan dia tak balas, saya susah hati. Apa yang saya buat adalah saya akan beli makanan walaupun murah, pergi hantar. Saya pernah tuan-puan sekalian, ada jiran tu saya rasa macam kenapa selalu masam muka, kenapa macam lain macam tuan-puan sekalian. Lepas tu, Masya Allah, saya beli makanan, lepas tu saya pergi hantar. Saya tahulah PKP kita pakai mask kan.
Lepas tu bila saya hantar makanan pun dia tak senyum. Dia tak senyum juga. Masya Allah. Lepas tu kan, dia macam bila terima, macam tu je muka dia. Saya lagi susah hati. Ni saya nak tutup dah tapi saya nak cerita. Saya lagi susah hati. Kemudian saya cerita kat suami. Bang, dia ada nak marah kot. Ada buat salah kot. Mungkin sebab anak-anak kita bising sangat kot. Sebab dia orang tu kan dah berusia sikit. Taklah berusia sangat. Mungkin anak kita bising sangat kot. Anak kami 7 orang. Kadang-kadang saya akui. Bila keluar main kat depan rumah tu macam bising. Kita duduk dalam taman. Lepas tu kan, satu hari dia datang kat rumah saya. Dia datang bawa buah. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya doa, Ya Allah, jika ada salahku, Ya Allah, tunjukkanlah, Ya Allah. Tak nak ada masalah dengan jiran. Takut ada masalah dengan jiran. Kalau ada salahku, Ya Allah, tunjuk. Ya Allah, tunjukkanlah, Ya Allah. Doa ni, bila lalu ke depan rumah dia tu kan, takut nak lalu. Bang, ada buat salah kot. Fikir sampai berhari-hari fikir. Kemudian satu hari dia datang, dia bawa buah. Dia kata, Ustazah, betul ke Ustazah ada datang rumah saya? Betul. Betul ke Ustazah ada bagi saya kuih? Dia bagi saya kerepek? Betul. Ustazah, saya langsung tak ingat Ustazah datang. Ustazah tahu tak, saya ni peminat Ustazah. Saya peminat Ustazah sebenarnya. Sebenarnya saya tak sedar pun Ustazah datang rumah saya. Betul ke saya bercakap dengan Ustazah? Saya jawab, betul Puan. Betul kak? Saya bercakap dengan akak. Saya tak ingat langsung yang saya bercakap dengan Ustazah. Kalaulah betul Ustazah datang, dan ketika itu saya sedar, mesti saya senyum dan saya raikan Ustazah. Saya kata, Ya Allah, saya sampai syukur kepada Allah tu. Saya kata, Ya Allah, Ustazah sebenarnya saya sakit. Sakit saya ni menyebabkan saya tak sedar dengan siapa saya bercakap, dengan siapa saya jumpa. Sampailah suami saya sebut dan cakap pada saya, Ustazah Asmat datang itu, Ustazah Asmat bagi kerepek. Sampailah saya ni, saya kata saya tak ingat langsung yang saya tak sedar. Saya bercakap dengan siapa saya tak sedar. Masa tu saya macam menitik air mata, saya kata Alhamdulillah terjawab. Rupanya akak sakit. Akak tak sedar. Patutlah bila saya angkat tangan akak buat tak tahu, bila saya senyum akak tak balas. Tuan-puan sekalian. Sebab itu, bila ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, ada yang lebih baik kita bersangka baik. Itulah yang akan mendamaikan jiwa kita. Subhanallah. Walaupun dengan jiran, walaupun dengan kawan di pejabat kan. Kenapalah kawan ni kan macam tak suka aku je. Ada apa-apa ke? Terus doa minta petunjuk dengan Allah. Ya Allah berikanlah aku petunjuk. Adakah ada perbuatanku ada menyakiti kawanku ini? Kenapa dia macam tak nak bercakap denganku? Minta selalu dengan Allah. Allah akan beri petunjuk kepada kita. Kalau kita ikhlas betul nak mendamaikan. Sebab tahu tanpa sekalian, hidup kita ni dua. Sebab tak damai dua. Satu, sebab ada perkara dengan Allah tak settle. Ada perkara yang Allah perintahkan kita belum taat. Ada perkara yang Allah larang kita masih buat. Hati kita tak akan tenang. Itu punca tidak tenang. Yang kedua, tuan-puan sekalian, ada masalah dengan manusia. Mungkin ada perbuatan kita yang menyakiti hati manusia. Masya Allah. Ada perbuatan anak kita yang menyakiti hati jiran. Masya Allah. Saya paling bimbang kalau anak-anak menyakiti hati jiran. Ataupun binatang yang kita pelihara menyakiti hati jiran. Kami pernah pelihara kucing. Kucing ni baik. Kan tak buang air besar, elok je. Tapi saya tanya jiran. Saya tanya jiran untuk buat kepastian. Ada tak kucing yang kami jaga, yang kami pelihara ni, buang najis dia di rumah? Lalu jiran pun kata, ada Ustazah, ada. Saya kata tolong terus terang, ada. Memang dia cakap tak apa Ustazah, bukannya selalu, memang adalah sekali dua. Apa keputusan yang kami buat masa tu adalah, terus bagi kucing walaupun sayang, walaupun anak kami menangis, bagi pada orang yang boleh jaga dengan baik. Hantar dengan sangka-sangka sekali. Sebab saya pujuk anak, saya kata, memang kita dapat pahala jaga kucing, jaga binatang. Tapi jika dia menyebabkan jiran kita sakit hati, jiran kita tak selesa dengan kita, itu adalah satu dosa besar, tuan-puan sekalian. Itu adalah satu dosa besar. Masya Allah. Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Ini hadis yang sahih. Ada seorang memberitahu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Ada si fulanah, seorang wanita ini. Dia seorang wanita yang solehah, yang baik. Dia jaga solatnya, dia jaga auratnya, dia jaga wanita yang baik.
Tetapi ya Rasulullah, dia menyakiti hati jirannya. Lalu Rasulullah menjawab, tempatnya di neraka. Kemudian bila ditanya lagi, ya Rasulullah, ada wanita ini dia orang biasa saja. Maksudnya biasa, tapi wanita yang baiklah, taat perintah Allah, tapi bukanlah kuat ibadah sangat. Namun dia tidak menyakiti hati jirannya. Nabi SAW menjawab, tempatnya di syurga. Tuan-puan sekalian. Sampaikan Rasulullah pernah bersabda, aku pernah menyangkakan bahawasanya jiran ini boleh mewarisi harta. Kerana banyaknya malaikat Jibril menyampaikan peringatan tentang hak jiran. Tuan-puan sekalian. Banyak hadis Nabi sebenarnya kalau kita nak kumpulkan berkaitan dengan jiran. Subhanallah. Jiran boleh menjadi asbab kita masuk syurga. Dan jiran juga boleh menjadi asbab untuk kita masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Memang tajuk malam ini wanita dan berdamai dalam tempoh PKP. Dan Allah izinkan saya sebut perkara ini mungkin ada sebab dia, tuan-puan sekalian. Kenapa hidup kita tak tenang? Cuba tengok bagaimana hubungan kita dengan jiran. Kena tengok, tuan-puan sekalian. Kita hidup dengan keluarga dan sekeliling kita ada jiran. Contoh yang lain, tolong berhati-hati. Kalau kita tanam pokok, adakah pokok kita mengganggu jiran? Adakah pokok kita menghalang laluan? Lagi-lagi kalau rumah kita di corner lot. Kita suka pokok. Menyebabkan orang tak nampak untuk corner. Kalau kita mengganggu hak jiran untuk mendapat jalan yang baik, na'udzubillah min zalik, itu termasuk dalam mengganggu jiran. Contoh yang lain, kalau anak kita ada suka buat bising. Suka buat bising, kita bimbang mengganggu jiran. Mungkin jiran ni ada orang tua yang perlukan ketenangan. Jadi mungkin kita boleh tanya, adakah anak-anak saya mengganggu? Kadang-kadang cukup dengan kita minta maaf. Maaf ya, kadang-kadang anak-anak kami buat bising, insya-Allah kami cuba mengawal. Sukan-kuannya dengan kita minta maaf, dia dah rasa lega. Lalu dia kata tak apa, faham anak kecil. Dengan kita langsung tak minta maaf, Masya Allah, walau dengan langsung kita tak minta maaf, kita bimbang dia sebenarnya memang ada simpan rasa. Tapi bila kita minta maaf, dalam grup WhatsApp, minta maaf ya kalau anak-anak kami ni mengganggu, anda boleh tegur kami, anda boleh WhatsApp personal, anda boleh jumpa kami, insyaAllah kami cuba jadi jiran yang baik. Tuan-puan sekalian, ada juga anak yang remaja, suka buat bising motor, ada anak kecil, jiran anak kecil, terkejut-terkejut. Ada jiran yang suka pasang radio kuat-kuat dan sebagainya. Semua ini perkara-perkara yang boleh mengganggu jiran. Binatang ternakan, najis binatang, kalaupun dia tak buang air besar tapi takut bau najis tu pergi ke rumah jiran. Memang dia berak, dia buang najis dalam kawasan rumah kita je. Tapi yang kita bimbang adalah bau najis tu pergi ke rumah jiran. Sampai rumah jiran tak pernah buka pintu. Ada yang mengadu, Ustazah saya tak buka pintu sebab kalau buka je bau najis kucing dia pelihara burung masuk ke dalam rumah kami. Kami dah buka pintu bertahun-tahun. Macam mana Ustazah? Subhanallah, kena tegur jiran tu. Sebab na'udzubillah, takut jaga solat, sedekah buat itu buat. Tetapi bila menyakiti jiran, sama ada dengan percakapan, dengan perbuatan, dengan bau, dengan bunyi dan sebagainya, akhirnya na'udzubillah min zalik, ada menjadi sebab untuk masuk ke neraka Allah. Contoh yang lain, kita renovate rumah. Bila kita renovate rumah, kita buat bising sikit kan. Minta maaf dengan jiran. Minta maaf ya bising sikit. Kalau jiran tegur, kita hormat dan sebagainya. Contoh yang lain, bila kita renovate rumah, janganlah kita sampai tak fikir pasal jiran. Contohnya, kita fikir pasal kita je nak naik dinding sampai penuh depan dan sebagainya, sampai terhalang cahaya untuk pergi ke rumah jiran. Sampai terhalang angin nak pergi ke rumah jiran. Biasa angin masuk rumah dia, tapi sebab kita angkat dinding full dekat garasi rumah, sampai terhalang angin tak masuk rumah jiran. Contoh saja saya bagi ni sebab ramai yang mengadu macam ni. Kalau kita nak buat perubahan apa yang melibatkan kesan kepada rumah jiran, minta kebenaran. Saya nak minta kebenaran sikit ni, boleh ke saya nak tambah dinding ni? Sebab rumah kita kan sebelah-sebelah. Saya bimbang jugalah takut menghalang angin kan, takut rumah kamu jadi gelap sikit kan, cahaya tak masuk, boleh ke? Kalau jiran kata boleh tak buat. Ataupun jiran kata boleh, alhamdulillah. Siapa yang dah terbuat, cuba tanya jiran. Apa yang saya buat ni mengganggu tak? Sekian-sekian. Kadang kita nak drill rumah kita kan, ada nak buat ubah apa semua. Dia kan ganggu rumah sebelah. Saya pun pernah duduk rumah teres sebelah-sebelah. Jadi kadang-kadang tu kita berbasi-basi WhatsApp. Minta maaf ya bising sikit, hari ni ada nak drill banyak ni, nak pecah-pecah ni. Itu semua antara kita berakhlak dan beradab dengan jiran, tuan-puan sekalian. Tapi mungkin ada di kalangan kita jiran memang dah biasa, dia orang tak kisah. Jadi tak ada masalah lah.
Satu lagi yang terakhir tanpa sekian, parking. Tolong, jangan parking sesuka hati. Kita ada 2 parking saja, tapi ada 5 kereta. Kita pun parking lah sini, parking situ, sehingga kan jiran rasa sangat terganggu. Kan ambil bahagian jalan, lepas tu kita buat bisnes pula, sewa kereta, banyak parking. Tuan-puan sekalian, mungkin kita kata, alah takkanlah berkira, lagipun bukannya depan rumah orang, kita parking jauh. Sekurang-kurangnya kita minta izin. Saya minta izin ya dengan orang taman, saya ada buat bisnes sewa kereta tu, kereta banyak sikit contoh. Jadi kalau siapa yang ada masalah, boleh WhatsApp saya personal. Kuang-kuangnya minta izin. Saya mohon maaf ya kalau kereta saya ni mengganggu, kan saya ada parking, siapa ada masalah boleh WhatsApp saya personal. Kita bimbang tuan-puan sekalian, bertahun-tahun kita duduk kejiranan, rupanya bertahun-tahun kita mengumpul dosa. Dosa apa? Menyakiti hati jiran dan kita tidak menunaikan hak jiran. Masya Allah. Namun tuan-puan sekalian, tuan-puan sekalian, adalah sangat baik kalau kita sentiasa memaafkan jiran. Subhanallah. Ada seorang hamba Allah ni kan, dia tanya, saya dengar jawapan daripada tuan guru ni. Dia kata, tuan guru, saya selalu sakit hati dengan jiran saya. Dan ini pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Berlaku tuan-puan sekalian, ada seorang manusia mengadu pada Rasulullah tentang jiran yang menyakiti dirinya. Lepas tu Rasulullah suruh dia sabar. Kemudian tak lama dia datang lagi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya jiran ni sangat menyakiti hatiku dengan perbuatan sekian-sekian. Lalu Rasulullah pun masih lagi Rasulullah menyuruhkan dia sabar. Kemudian subhanallah, kita tahu sabar itu balasannya syurga. Tuan-puan sekalian, kita ada 2 pilihan. Bila ada jiran yang menyakiti diri kita melalui perbuatan, perkataan, tingkah laku, tindakan apa saja yang saya sebutkan tadi. Pokok ke, binatang ke, kereta parking mengarut ke, bunyi bising ke, apa saja tuan-puan sekalian, kita ada beberapa pilihan. Pertama, kita tegur dia dengan baik. Kalau kita mampu. Tegur. Tak mampu tegur, cakap depan, tulis surat. Tulis surat. Jangan tulis tangan, taip. Lepas tu jangan pergi jalan kaki tengah malam masuk, takut ada orang nampak. Pergi pos. Surat tu tulis elok-elok kepada hamba jiran yang saya hormati dan saya kasihi. Saya lah salah seorang daripada jiran anda. Saya sangat sayang dan hormati. Pujuk dulu, ayat manis dulu. Saya sekadar ingin menegur. Kalau boleh, bila jemur kain, janganlah berkemban. Contoh. Yang ni pun ada tuan-puan sekalian bagi tahu saya. Ustazah, saya tak tahu nak tegur macam mana jiran saya ni. Bila jemur kain kan, dia keluar dengan berkemban semua. Memang tak elok, tak sedap mata. Suami saya keluar, jiran-jiran lain. Tak tahu nak tegur macam mana. Dia telah mengganggu kejiranan dengan pandangan mata. Contoh. Jadi tuan-puan sekalian, betul buat surat rasmi. Tapi surat yang baik, surat lain orang kata surat cinta. Tuan-puan sekalian, kalau boleh letak bedak. Sembur minyak wangi. Bila dia buka tu semerbak bau. Jangan jampi-jampi pula kan. Lepas tu tulis elok-elok, Masya Allah, tuan-puan sekalian. Lepas tu pergi pos. Jangan pergi hantar tangan, takut ada orang nampak. Tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jiran yang saya hormati, yang saya kasihi. Saya sangat suka pada puan. Gini-gini. Puji dulu tuan-puan sekalian. Saya sekadar ingin menegur, kalau boleh saya juga sangat suka kucing sebagaimana gini. Saya puji puan ada banyak kucing gini. Tapi untuk pengetahuan puan, kucing puan kerap juga berak kat rumah saya. Kan, buang najis kat rumah saya. Tapi saya tahu mungkin puan tak sedar. Sebab saya tengok puan orang yang bersih gini. Jadi mungkin puan boleh buat beberapa tindakan kan, agar memastikan kucing puan ini berak pada tempatnya. Apa saja tuan-puan sekalian. Masya Allah, saya sayang puan kerana Allah. Lepas tu mungkin ada gift sikit ke, wallahualam. Tuan-puan sekalian, saya kira kalau dapat surat macam ni, insya-Allah orang tak marah. Tapi kalau dapat surat maki hamu lain lah. Kau dah kenapa nak sangat jaga kucing? Kau tak reti ke? Kucing tu tak ada akal. Kau pun janganlah tak ada akal juga. Kau ni tak reti bahasa ke? Kucing tu gini. Janganlah tuan-puan sekalian. Dapat surat macam tu, dia remuk. Mulalah dia mengamuk dalam taman. Jadi betul ada yang tulis ikhlas dari yang meminatimu. Masya Allah. Ini jihad sebenarnya tuan-puan sekalian. Jihad apa? Betul. Jihad menegur kemungkaran. Pernah ada orang buat apa? Dia hantar surat kepada semua orang taman, ajak pergi masjid. Kepada jiran yang saya kasihi, Tuan Haji, siap tulis nama. Saya ingin mengajak, marilah sama-sama pergi ke masjid.
Tuan Haji, insya-Allah masjid gini-gini, surau dalam taman. Dia ingat dia seorang je dapat surat tu. Rupanya satu taman dapat surat. Ada hamba Allah buat. Akhirnya imarah surau. Masing-masing tu ingat dia seorang je dapat. Dengan pujian, saya suka tengok Tuan Haji. Marilah sama-sama kita menuju ke rumah Allah. InsyaAllah kita akan dapat hidup yang tenang gini-gini. Masya Allah dengan surat yang indah, yang wangi. Itu cara dakwah. Dan tak tahu yang meminatimu, yang mengasihimu, yang mencintaimu. Contoh sajalah tuan-puan sekalian. Ya, pertama kita tegur. Tegur dengan baik. Tak dapat bersemuka dengan surat cinta. Kan? Lepas tu yang kedua, kalau tak mampu juga, pilihlah bersabar. Masya Allah, sabar tuan-puan sekalian. Sabar. Rupanya 20 tahun kita dapat jiran yang menguji sabar kita, Allah nak beri kita pahala sabar. Dan mungkin asbab jiran itulah kita masuk syurga. Asbab kesetiasa memaafkan jiran tu. Ya Allah, dapat jiran yang sangat menguji sabar, jiran yang gini-gini. Rupanya di mahsyar kelak, kita cari jiran tu nak ucap terima kasih. Padahal dia menyakiti kita. Sebab apa? Rupanya bila dihisap di hadapan Allah, ya Allah, daripada mana banyak pahala? Inilah 20 tahun kami hidup jiran tu menyakiti dan kamu sabar. Sabar, maafkan dan doakan supaya jiran tu berubah. Tulis surat tuan-puan sekalian, insya-Allah manusia ini bila dengan cara yang baik, insya-Allah dia berubah. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan sekalian. Ustazah, kalau jiran tak, ya tegur dengan baik. Kalau jiran tak suka pun, sabarlah tuan-puan sekalian. Hidup sementara. Matilah, berpindah ke alam yang selama-lamanya. Terima kasih semua. Mohon maaf salah silap, lebih sangat masa. Sepatutnya sampai pukul 10 saja, tapi dah 10.35. Encik suami saya pun dah senyap tu kan. Saya kena pujuk dia dah ni. Dah terlebih masa sangat. Sekian, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Selamat berehat. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Okey, ada Ustaz Rawandi ni, dia kata esok saya buat kuliah maghrib tajuk amalan seharian Rasulullah. InsyaAllah esok kita follow Ustaz Rawandi ni, ada ajak kita untuk kuliah maghrib. Kita boleh follow Ustaz Rawandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Jadi terima kasih di atas perkongsiannya Ustazah. Nampaknya Ustazah telah mengakhiri live tadi. Jadi Alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian Ustazah pada malam ni. Jadi sebab Ustazah pun dah memberhentikan bahagian perkongsian Ustazah, jadi minta maaf kalau tidak dapat membacakan soalan-soalan yang telah disampaikan. InsyaAllah nanti saya cuba tanyakan pada Ustazah lah soalan pada yang telah bertanya. Jadi rasanya untuk itu setakat itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.